Penghapusan prasangka paspor di Eropa. Kisah dua wajah Malaysia di Hungary. Paspor Malaysia memerlukan pemeriksaan tambahan di sebuah lapangan terbang antara bangsa di Hungary. Entah mengapa, mereka hanya mengenakan prosedur imigresen yang ketat dan dokumen tambahan kepada rakyat Malaysia. Apakah yang mendasari situasi ini? Mari kita mulakan kisah hari ini. Selamat sejahtera, nama saya Gaspar. Saya bekerja di kaunter pemeriksaan imigresen di lapangan terbang antara bangsa Ferenc Liszt Budapest. Disinilah tempat saya bertugas. Saya telah menjadi pegawai pengurusan imigresen di bawah pasukan polis negara Hungary selama 5 tahun tanpa disedari. Setiap kali saya duduk di tempat yang membosankan itu, saya akan mengeluh panjang, menerima paspor, mengesahkan maklumat biometrik, menyemak visa dan rekod tinggal dengan teliti inilah rutin harian saya. Bagi pelancong, ini mungkin detik yang menegangkan. Tetapi bagi saya, ia hanyalah prosedur biasa hari demi hari. Terutama dalam tempo baru-baru ini, di mana pemeriksaan imigresen diperketatkan. Hungary memainkan peranan sebagai pusat transit bagi pendatang tanpa izin dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Mereka terutamanya coba melalui Hungary untuk ke Eropa Barat. Untuk mencegah keadaan ini, kerajaan Hungary telah mendirikan pagar sempadan yang kukuh dan melaksanakan pengurusan sempadan yang ketat sejak krisis pelarian 2015. Kerajaan Hungary telah mengetatkan lagi dasar pengurusan sempadan untuk mengurangkan pendatang tanpa izin, mewujudkan sistem yang boleh menangkap dan mengusir pendatang tanpa izin yang melintasi sempadan dengan pantas. Pada masa yang sama, sekatan undang-undang terhadap pendatang tanpa izin dan penyeludup juga diperkukuh. Walaupun begitu, pendatang tanpa izin sentiasa coba memasuki Hungary, jumlah orang dari Timur Tengah dan Afrika telah menurun dengan ketara. Tetapi pendatang tanpa izin dari negara-negara seperti China dan Vietnam secara beransur-ansur meningkat. Inilah realiti situasinya. Barisan hari ini pasti panjang. Orang dari pelbagai negara berdiri di hadapan saya dengan ekspresi dan kisah yang berbeza. Ada mata yang penuh harapan. Ada wajah yang menunjukkan kerisauan. Menafsirkan ekspresi ini juga menjadi sebahagian daripada kerja saya. Pelancong pertama adalah seorang ahli perniagaan Amerika yang melawat Hungary. Saya mengesahkan dokumennya dan bertanya beberapa soalan. Jawabannya jelas dan yakin. Saya tidak menemui sebarang masalah. Jadi, saya mencop kebenaran masuk. Seterusnya adalah sebuah keluarga dari Britain. Wajah ibu bapak dan anak-anak muda mereka berseri-seri dengan kegembiraan. Mereka berkata mereka datang untuk bercuti. Saya mengesahkan dokumen, tersenyum kepada anak-anak, dan membenarkan mereka lalu. Dalam detik-detik rutin ini, saya tiba-tiba menyadari betapa pentingnya keputusan saya. Hanya satu pertimbangan boleh mengubah perjalanan, atau bahkan kehidupan seseorang, terutama baru-baru ini. Saya perlu lebih berhati-hati. Dasar-dasar baharu terus bertambah, menjadikan proses pemeriksaan semakin rumit, ancaman keganasan, pendatang tanpa izin, masalah pemalsuan paspor. Saya perlu membuat keputusan dengan pantas dan tepat sambil mengambil kira semua faktor ini. Suatu hari, ketika memeriksa paspor seorang pelancong, saya menemui sesuatu yang mencurigakan. Keadaan paspor itu agak pelik. Dalam keadaan biasa, saya akan segera menghantarnya ke bilik pemeriksaan kedua. Tetapi dari matanya, saya merasakan kebenaran. Naluri, saya memberitahu saya bahwa dia adalah pelancong yang tidak bersalah. Maka, saya mengambil tindakan yang berbeza daripada biasa. Saya memintanya menerangkan secara terperinci dan bertanya tentang keadaan paspor itu. Dia kelihatan agak teragak-agak, tetapi menjawab dengan jujur. Dia berkata, paspor itu rusak secara tidak sengaja karena terjatuh ke dalam mesin basuh. Dalam situasi ini, mengikut peraturan, saya mesti menghantarnya ke bilik pemeriksaan kedua. Walau bagaimanapun, saya memutuskan untuk mempercayai kata-katanya. Sudah tentu ini mungkin pilihan yang berisiko, tetapi saya yakin dengan sikapnya yang jujur dan naluri yang timbul daripada pengalaman bertahun-tahun. Ternyata, keputusan saya betul. Kemudian saya dapati dia adalah seorang usahawan yang datang ke Hungary untuk mesyuarat perniagaan penting. Terima kasih kepada saya. Dia dapat menandatangani kontrak dengan lancar. Melalui pengalaman ini, saya menyadari sesuatu. Peraturan memang penting, tetapi pertimbangan manusia juga perlu di dalam batasan peraturan. Tidak semua keadaan boleh dinilai dengan piawaian yang tidak berubah. Saya sadar bahwa kadangkala saya perlu mempercayai pengalaman dan naluri saya dan mengambil pendekatan yang lebih pribadi. Pada suatu pagi, saya pergi bekerja seperti biasa. Tetapi suasana di pejabat luar biasa.
Rakan sekerja berkumpul, membincangkan sesuatu dengan wajah serius. Saya mendekat dan mendengar. Ternyata ia mengenai masalah pendatang tanpa izin dari China. Baru-baru ini, jumlah pendatang tanpa izin Cina telah meningkat secara mendadak. Ramai yang masuk dengan tujuan pelancongan atau belajar, tetapi tidak pulang ke negara asal walaupun visa tamat tempo. Menjadi pendatang tanpa izin semakin banyak. Masalah ini semakin serius. Kerajaan Hungary mengeluarkan arahan, meminta pemeriksaan terhadap pelancong Asia diperketatkan lagi. Pada mulanya saya pikir ia boleh difahami. Saya menganggapnya sebagai langkah yang perlu untuk menjaga keselamatan dan ketentraman negara. Tetapi tidak lama kemudian, saya mula berasa tidak senang karena arahan itu mengatakan bahwa bukan sahaja orang Cina, tetapi pelancong dari negara Asia lain juga perlu dikenakan pemeriksaan yang lebih ketat, terutamanya garis panduan mengenai rakyat Malaysia sangat membimbangkan saya. Arahan itu mengatakan bahwa karena orang Malaysia dan orang Cina kelihatan serupa, pemeriksaan tambahan juga perlu dilakukan terhadap rakyat Malaysia. Malah, mereka perlu meragui kesahihan paspor. Selama ini, pelancong Malaysia kebanyakannya jujur dan mematuhi peraturan. Pikiran bahwa saya perlu mengikuti garis panduan sedemikian membuat hati saya berat. Amat menyedihkan untuk menyebabkan kesulitan yang tidak perlu kepada pelancong yang tidak bersalah. Tetapi saya tidak boleh melanggar peraturan negara. Sejak hari itu, setiap kali saya berurusan dengan pelancong Asia, terutamanya rakyat Malaysia, hati saya terasa berat. Walaupun pelancong Malaysia mempunyai dokumen yang lengkap, saya terpaksa mengajukan soalan tambahan. Kadang-kadang saya terpaksa membawa mereka ke bilik pemeriksaan kedua. Melihat ekspresi keliru mereka, hati saya hancur. Pernah berlaku satu insiden. Sebuah keluarga Malaysia datang untuk pemeriksaan imigresen. Ekspresi penuh harapan di wajah anak-anak mereka sangat mengesankan. Mereka berkata mereka telah membuat banyak persiapan untuk perjalanan ke Hungary ini. Tetapi mengikut peraturan, pemeriksaan tambahan diperlukan. Akhirnya, saya terpaksa membawa mereka ke bilik pemeriksaan kedua. Selepas lebih 2 jam pemeriksaan tambahan, kesahihan mereka disahkan. Apabila mereka keluar dari bilik pemeriksaan, kegembiraan di wajah mereka telah hilang sepenuhnya. Terutamanya, melihat ekspresi kecewa anak-anak membuat saya sangat sedih. Pada saat itu, saya mempersoalkan dengan kuat sama ada perkara ini betul atau tidak. Pengalaman sebegini terus terkumpul, dan kebimbangan saya semakin mendalam. Di satu pihak, saya tahu bahwa pemeriksaan yang teliti adalah perlu untuk keselamatan negara. Tetapi di pihak lain, hati saya sakit karena menyebabkan penderitaan yang tidak perlu kepada pelancong yang tidak bersalah. Saya berbincang dengan rakan sekerja, dan mereka juga mempunyai kebimbangan yang sama. Kebanyakan mereka nampaknya berputus asa, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, beberapa rakan sekerja berkongsi pandangan yang sama dengan saya. Pada suatu petang yang tenang, saya sedang menjalankan pemeriksaan keluar masuk seperti biasa. Entah mengapa, pada hari itu, jumlah pelancong Malaysia sangat ramai. Seorang wanita pertengahan umur datang ke kaunter pemeriksaan saya. Dia menghulurkan paspor Malaysia dengan senyuman gugup. "Selamat sejahtera. Boleh saya lihat paspor Anda?" kata saya. Dia mengangguk dan menghulurkan paspor. Melihat paspor itu, saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Terdapat perbedaan yang halus antara gambar dengan rupa beliau, tetapi saya tidak dapat memastikannya. Jadi, saya memutuskan untuk bertanya beberapa soalan. "Boleh saya tahu di mana Anda tinggal di Malaysia?" tanya saya. Dia teragak-agak seketika dan menjawab, "Kuala Lumpur." "Di kawasan mana di Kuala Lumpur?" desak saya. Kali ini jawabannya lebih perlahan. "Kawasan Jalan Tunku Abdul Rahman." Biasanya orang Malaysia sepatutnya dapat menjawab tempat tinggal mereka dengan segera. Maka, saya coba bertanya kepadanya dalam bahasa Hokkien Malaysia yang saya pelajari sedikit. "Luduk Jalantar punya lorong mana?" "Awak tinggal di lorong mana, Jalantar?" Pada saat itu, ekspresinya membeku. Dia seolah-olah tidak paham langsung apa yang saya katakan. Saya pasti, orang ini bukan rakyat Malaysia. Saya minta maaf. "Boleh Anda tunggu sebentar? Pemeriksaan tambahan diperlukan," kata saya. Wajahnya menjadi pucat. Tepat ketika saya bersedia untuk membawanya ke bilik pemeriksaan kedua, dia tiba-tiba menjerit sesuatu dalam bahasa Mandarin dan berpaling melarikan diri. Nasib baik, dengan bantuan rakan sekerja, dia berjaya ditahan dengan cepat. Selepas disiasat, dia disahkan sebagai warga China
yang coba menyamar sebagai rakyat Malaysia untuk tinggal secara haram di Hungary. Kejadian ini memberi impak besar kepada saya. Di satu pihak, saya lega karena saya berjaya mengesan masalah itu dan menanganinya dengan betul. Tetapi di pihak lain, hati saya terasa berat. Saya bimbang pelancong Malaysia yang tidak bersalah akan dikenakan pemeriksaan yang lebih ketat karena insiden sebegini. Selepas itu, saya menjadi lebih berhati-hati dalam proses pemeriksaan. Saya bukan sahaja mengesahkan dokumen, tetapi juga berusaha untuk menilai kesahihan pelancong melalui perbualan. Pada masa yang sama, saya berhati-hati untuk mengelakkan syakwa sangka yang tidak perlu terhadap pelancong yang tidak bersalah. Terutama, saya mula mempelajari budaya dan tren Malaysia, coba mengesahkan niat sebenar pihak lain melalui perbualan santai. Walau bagaimanapun, masalah sering timbul. Hari itu, suasana berbeza daripada biasa. Saya mempunyai firasat buruk sejak pagi. Ternyata, hari itu adalah hari pertama saya bertengkar dengan sebuah keluarga pelancong warga negara Malaysia. Ia adalah keluarga 4 orang. Ibu bapa dan 2 orang anak yang kelihatan seperti pelajar sekolah rendah. Apabila saya mula-mula melihat mereka, betapa gembiranya ekspresi di wajah mereka. Mata anak-anak bersinar dengan jangkaan untuk perjalanan ke Hungary. Ibu bapa juga kelihatan gembira. Dokumen mereka sempurna, dan tujuan perjalanan mereka jelas. Tetapi, saya secara tidak sengaja mendengar mereka bercakap dalam bahasa Mandarin, dan saya terpaksa membuat keputusan bahwa siasatan lanjut diperlukan. Saya minta maaf. Kami memerlukan dokumen tambahan daripada Anda, kata saya. Pada saat saya berkata demikian, saya melihat ekspresi mereka berubah serta-merta. Kebingungan, kerisauan, malah sedikit kemarahan. Si ayah bertanya dalam bahasa Inggris, "Mengapa? Adakah ada masalah dengan dokumen kami?" Saya coba menjelaskan dengan setenang mungkin. Tidak, tiada masalah. Hanya disebabkan oleh perubahan dasar baru-baru ini. Pengesahan tambahan diperlukan. Penjelasan saya nampaknya tidak mencukupi untuk meyakinkan mereka. Suara si ayah meningkat. "Kami bukan orang Cina, kami adalah rakyat Malaysia dengan paspor Malaysia. Tolong jangan layan kami seperti penjenayah." Mendengar kata-kata itu, saya mengeluh panjang. Kesalahpahaman yang saya bimbangkan akhirnya berlaku. Pada saat itu, saya berada dalam dilema. Di satu pihak, saya memahami kedudukan mereka. Sebagai pelancong yang tidak bersalah, mereka pasti berasa tidak adil. Di pihak lain, saya mesti melaksanakan tugas saya. Adalah tanggung jawab saya untuk menjaga keselamatan negara dan mematuhi peraturan. Akhirnya, saya terpaksa membawa mereka ke bilik pemeriksaan. Semasa proses ini, melihat ekspresi kecewa anak-anak adalah yang paling menyakitkan bagi saya. Seorang anak bertanya kepada ibu bapanya, "Adakah kami melakukan sesuatu yang salah?" Mendengar soalan yang polos itu, hati saya hancur. Semasa siasatan tambahan di bilik pemeriksaan kedua, hati saya sentiasa berat. Sangat menyedihkan apabila perjalanan mereka bermula dengan cara ini. Jadi, saya melakukan yang terbaik untuk menamatkan pemeriksaan secepat mungkin. Kira-kira sejam kemudian, semua prosedur selesai. Seperti yang dijangka, tiada masalah sama sekali. Sambil memberi mereka kebenaran masuk, saya melahirkan permohonan maaf yang tulus. Saya benar-benar minta maaf atas kesulitan ini. Saya rasa sangat sedih. Dia tersenyum mesra. "Saya paham sepenuhnya perasaan Anda. Yang paling penting, kawan kecil Lukas selamat. Dari masa ke masa, pemeriksaan terhadap pelancong Malaysia menjadi lebih ketat. Masalah pendatang tanpa izin berterusan, dan dasar kerajaan semakin tegas. Pemeriksaan paspor adalah asas, dan mereka juga perlu mengesahkan tujuan dan jadwal tinggal. Jika ia untuk tinggal jangka panjang, keadaan keuangan juga perlu disahkan. Setiap hari bekerja menjadi berat, karena saya sentiasa berpikir, berapa ramai pelancong Malaysia yang tidak bersalah akan saya susahkan hari ini. Setiap kali saya melihat wajah kecewa dan keliru mereka, hati saya sakit. Suatu hari, seorang wanita muda Malaysia datang ke kaunter pemeriksaan saya. Dia berkata dia datang untuk belajar di Hungary. Semua dokumennya lengkap dan saya dapat merasakan keikhlasannya dari matanya. Tetapi mengikut peraturan, pemeriksaan tambahan masih diperlukan. Saya minta maaf. Pengesahan tambahan diperlukan, kata saya. Ekspresinya membeku serta-merta. "Adakah ada masalah dengan dokumen saya?" tanya dia. Saya coba menjelaskan dengan selembut mungkin. "Tidak, tiada masalah. Hanya berdasarkan dasar semasa,
Kami melakukan pengesahan tambahan untuk semua pelancong Asia. Matanya dipenuhi kekecewaan. Sepanjang perjalanan saya membawanya ke bilik pemeriksaan kedua. Saya terus mengulangi permohonan maaf. Walaupun saya memohon maaf, ekspresi tegangnya tidak berubah. Nasib baik, pemeriksaan tambahan selesai dengan cepat. Dia juga dibenarkan masuk. Tetapi kegembiraan dan jangkaan awal di wajahnya telah hilang. Semasa saya mencop kebenaran masuk, saya berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Saya harap kehidupan pelajar Anda berjalan lancar." Dia merenung saya sebentar, kemudian berkata, "Ini mungkin bukan salah Anda, tetapi pengalaman ini menjadi memori pertama kehidupan pelajar saya. Ini benar-benar membuat saya sedih. Pada saat mendengar kata-kata itu, hati saya hancur sepenuhnya. Dengan berlalunya masa, saya mempunyai lebih banyak interaksi dengan pelancong Malaysia. Reaksi mereka agak berbeza daripada jangkaan saya. Walaupun ada yang marah atau merungut, kebanyakan rakyat Malaysia menunjukkan ketenangan dan kefahaman yang luar biasa. Suatu kali, sepasang suami istri Malaysia pertengahan umur datang ke kaunter pemeriksaan saya. Saya memberitahu mereka bahwa pemeriksaan tambahan diperlukan seperti biasa. Walaupun ekspresi mereka sedikit malap, mereka segera tersenyum mesra. Suami berkata, "Saya paham, Anda hanya melakukan tugas Anda, bukan? Di negara saya pun ada situasi yang sama. Saya boleh paham." Sikap matang mereka menyentuh hati saya. Pada masa yang sama, rasa bersalah yang lebih besar timbul. Hakikat bahwa saya menyebabkan kesulitan kepada orang yang begitu memahami membuatkan saya rasa sangat bersalah. Pada suatu ketika yang lain, seorang pelajar muda Malaysia datang. Dia berkata dia datang untuk belajar di Hungary. Apabila saya meminta pemeriksaan tambahan, kekecewaan melintas di wajahnya. Tetapi dia segera tersenyum dan berkata, "Tidak mengapa. Saya tahu proses ini perlu. Saya paham betapa sukarnya kerja Anda." Kata-katanya membuat saya rasa sangat bersalah. Hakikat bahwa saya menyusahkan orang muda yang begitu memahami menyakitkan hati saya. Dengan terkumpulnya pengalaman-pengalaman ini, konflik dalaman saya semakin mendalam. Di satu pihak, saya terharu dengan sikap matang rakyat Malaysia. Tetapi di pihak lain, saya merasakan rasa bersalah yang lebih besar karena terpaksa membebankan mereka. Saya berbincang dengan rakan sekerja dan mendapati ramai yang mempunyai kebimbangan yang serupa. Kami sering berkumpul dan membincangkan masalah ini, memikirkan bagaimana kami boleh melindungi keselamatan negara tanpa menyebabkan kesulitan yang tidak perlu kepada pelancong yang tidak bersalah. Seorang rakan sekerja mencadangkan, bagaimana jika kita belajar sedikit budaya dan bahasa Malaysia sendiri, mungkin ia boleh membantu dalam komunikasi dengan pelancong Malaysia. Cadangan ini mendapat persetujuan semua orang. Kami mula mempelajari asas bahasa Melayu dan budaya Malaysia selepas waktu kerja. Mungkin hasil daripada usaha ini, keadaan mula berubah sedikit. Apabila berkomunikasi dengan pelancong Malaysia, mengucapkan salam asas dalam bahasa Melayu, membuat ekspresi mereka sedikit cerah. Ini memberi kami harapan. Mungkin ini adalah langkah pertama ke arah saling memahami. Sudah tentu, peraturan masih perlu dipatuhi. Pemeriksaan tambahan masih diperlukan. Tetapi kini, kami berusaha untuk menanganinya dengan cara yang berbeza. Kami melayan mereka dengan sikap yang lebih mesra dan berusaha untuk memahami dan menyelesaikan pemeriksaan secepat dan secekap mungkin. Walaupun begitu, hakikat bahwa ramai pelancong Malaysia masih berasa tidak selesa menyakitkan hati saya. Tetapi saya tidak berputus asa. Saya memberi semangat kepada diri sendiri bahwa suatu hari nanti, sistem yang lebih baik pasti dapat diwujudkan. Saya merasakan saya tidak boleh berdiam diri lagi. Menyaksikan kesulitan yang dialami oleh pelancong Malaysia setiap hari membuat saya bertekad bahwa keadaan ini mesti diperbaiki. Saya memberanikan diri dan meminta temu bual dengan ketua saya. Saya berpendapat bahwa proses pemeriksaan semasa terhadap pelancong Asia, terutamanya rakyat Malaysia, bermasalah. Wajah ketua saya menjadi serius mendengar kata-kata saya. Tetapi saya tidak berhenti dan terus berkata, pelancong yang tidak bersalah menanggung tekanan yang tidak perlu. Ini juga tidak baik untuk image negara kita. Ketua saya mengeluh dan menjawab, "Gaspar, saya paham perasaan awak, tetapi keselamatan sempadan adalah sangat penting. Apa yang boleh kita lakukan di tengah-tengah keganasan dan masalah pendatang tanpa izin yang serius hari ini?" Saya tidak berputus asa. Walaupun begitu, tidak adil untuk menganggap semua orang Asia sebagai ancaman berpotensi.
Jika kita boleh mengendalikan ini dengan lebih teliti, ia sepatutnya dapat melindungi keselamatan dan hak pelancong yang tidak bersalah. Perbualan yang bermula seperti ini berlangsung selama hampir 2 jam. Saya membentangkan data dan case yang telah saya sediakan satu persatu. Saya menghuraikan masalah sistem sedia ada dan cadangan penambahbaikan yang telah saya pikirkan. Ketua saya mendengar dengan teliti sehingga saya selesai. Akhirnya dia berkata, "Saya paham pandangan awak. Walaupun mustahil untuk mengubah segala-galanya dengan segera, mari kita coba bermula dengan perubahan kecil. Bagaimana jika kita menguji cara yang awak cadangkan selama sebulan?" Pada saat mendengar kata-kata itu, saya teruja. Saya akhirnya mendapat peluang untuk perubahan. Pada masa yang sama, saya merasakan tanggung jawab yang besar. Saya mesti memanfaatkan peluang ini dengan baik. Tekanan mula terasa. Ujian operasi bermula. Saya bekerja keras, tinggal lewat setiap hari, menganalisis data, dan mencatat dengan terperinci keberkesanan kaedah pemeriksaan baharu. Saya sentiasa mengadakan mesyuarat dengan rakan sekerja untuk mencari tempat yang boleh diperbaiki. Inti kaedah baharu itu adalah pendekatan pribadi, bukannya menilai semata-mata berdasarkan kewarganegaraan, tetapi mengambil kira rekod perjalanan, pekerjaan, tujuan lawatan, dan lain-lain secara menyeluruh. Terutamanya, untuk pelancong Malaysia, kami akan mendekati mereka dengan sikap memahami dan menghormati keunikan budaya mereka. Pada mulanya, terdapat banyak kesukaran. Sesetengah rakan sekerja tidak suka perubahan, mengeluh bahwa ia memerlukan lebih banyak masa dan usaha. Tetapi secara beransur-ansur, perubahan positif mula berlaku. Sebulan berlalu, dan saya membuat laporan hasil kepada ketua saya. Data jelas. Pemeriksaan kedua yang tidak perlu dikurangkan lebih daripada 30%. Kepuasan pelancong meningkat lebih daripada 50%. Dan tiada masalah keselamatan berlaku sama sekali. Beberapa minggu selepas sistem pemeriksaan baharu diperkenalkan, walaupun tanda-tanda perubahan dapat dilihat, ia masih jauh dari sempurna. Tepat pada masa itu, saya bertemu dengan seorang usahawan Malaysia yang memberikan impak besar kepada hidup saya. Namanya Encik Tan Siu Meng. Dia kelihatan berusia 50-an dan berkata dia datang untuk berurusan dengan syarikat otomotif Hungary. Apabila saya mula-mula bertemu dengannya, saya memulakan pemeriksaan seperti biasa. Tetapi tidak lama kemudian, saya menyadari bahwa dia adalah orang yang istimewa. "Selamat sejahtera, Encik Tan. Apakah tujuan lawatan Anda ke Hungary?" tanya saya. Dia menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih. "Saya datang untuk menghadiri mesyuarat perniagaan. Jadwal perjalanan saya 3 hari. Mengikut peraturan, saya perlu mengajukan soalan tambahan. Adakah Anda pernah melawat Hungary sebelum ini?" Jawabannya mengejutkan saya. "Ya, ini lawatan ke-20 saya. Saya telah datang ke Hungary untuk perniagaan setiap tahun selama 10 tahun yang lalu." Saya memeriksa pasportnya, dan ia benar-benar penuh dengan kop masuk Hungary. Walaupun begitu, mengikut peraturan, saya masih perlu melakukan pengesahan tambahan. Saya minta maaf, pengesahan tambahan diperlukan. "Boleh Anda tunggu sebentar?" kata saya. Reaksinya mengejutkan saya. "Sudah tentu." "Saya paham," katanya sambil tersenyum. "Saya tahu kerja Anda tidak mudah. Ini adalah prosedur yang diperlukan untuk keselamatan negara, bukan?" Sikapnya yang penuh pengertian menyentuh hati saya. Karena dalam situasi ini, kebanyakan pelancong akan menunjukkan rasa tidak puas hati atau jengkel. Tetapi Encik Tan berbeza. Semasa proses pengesahan tambahan, kami berbual. Dia bercerita tentang pengalamannya. "Sebenarnya, kali pertama saya datang ke Hungary, saya juga rasa prosedur ini menyusahkan. Tetapi lama-kelamaan, saya mulai paham. Anda hanya melakukan tugas Anda, dan ini akhirnya untuk keselamatan semua orang." Kata-katanya membuat saya rasa sangat setuju. "Terima kasih banyak, Encik Tan. Alangkah baiknya jika lebih ramai orang boleh memahami seperti ini." Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang penuh makna. "Anda juga perlu menjadi lebih fleksibel. Tidak betul untuk melihat semua orang Asia sebagai ancaman berpotensi." Kata-kata itu membuat saya terdiam seketika. Saya tahu dia betul, tetapi pada masa yang sama, saya merasakan saya perlu menjelaskan sistem sedia ada. "Ya, saya paham. Sebenarnya kami juga coba memperbaiki sistem baru-baru ini. Cuma ia tidak semudah yang dibayangkan." Saya berterus terang. Encik Tan tersenyum. "Ya, perubahan sentiasa sukar. Tetapi yang penting,
Anda sedang berusaha. Usaha itu pasti akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Kata-katanya memberi saya keberanian yang besar. Saya sekali lagi yakin bahwa kerja yang saya lakukan adalah bermakna. Pertemuan dengan Encik Tan, walaupun singkat, memberikan kesan yang mendalam kepada saya. Kefahaman dan cadangan yang berwawasan daripadanya menjadikan hala tuju saya di masa hadapan lebih jelas. Selepas bertemu Encik Tan, saya terdorong dengan lebih kuat. Saya merasakan bahwa mulai sekarang, saya tidak boleh hanya mematuhi peraturan, tetapi mesti mewujudkan sistem pemeriksaan yang benar-benar adil dan berkesan. Maka, saya dan rekan sekerja memulakan proyek baharu. Matlamat kami jelas, mewujudkan sistem yang melindungi keselamatan negara tanpa memberikan tekanan yang tidak perlu kepada pelancong yang tidak bersalah. Ia adalah cabaran yang tidak mudah, tetapi kami melakukannya dengan penuh semangat. Pertama, kami menumpukan pada analisis data. Kami menganalisis secara menyeluruh rekod masuk, kes pendatang tanpa izin, rekod jenayah, dan lain-lain selama beberapa tahun kebelakangan. Hasilnya, kami menemui fakta yang mengejutkan. Menilai tahap risiko semata-mata berdasarkan kewarganegaraan adalah tidak berkesan. Berdasarkan penemuan ini, kami merumuskan kriteria pemeriksaan baharu. Ia adalah sistem yang menggantikan kewarganegaraan dan mengambil kira rekod perjalanan pribadi, pekerjaan, tujuan lawatan, dan lain-lain secara menyeluruh. Terutamanya bagi pelancong Malaysia, kami mengambil kira kesedaran undang-undang dan kestabilan ekonomi mereka yang tinggi. Selepas sistem baharu diperkenalkan, perubahan yang luar biasa berlaku. Pemeriksaan kedua yang tidak perlu dikurangkan lebih daripada 60%. Kepuasan pelancong juga meningkat. Pada masa yang sama, kes pendatang tanpa izin dan jenayah sebenarnya berkurangan. Usaha kami mula membuahkan hasil. Perubahan terbesar berlaku pada diri saya sendiri. Saya bukan lagi pegawai pemeriksaan semata-mata yang terikat oleh peraturan, tetapi seorang perantara budaya yang berkomunikasi dengan pelancong dan berusaha untuk memahami mereka. Contohnya, suatu ketika saya bertemu dengan seorang pelajar muda Malaysia. Dia datang ke Hungary buat kali pertama dan kelihatan sangat gugup. Saya tersenyum lembut dan berkata, "Selamat datang ke Hungary. Semoga berjaya dalam pelajaran." Matanya terbelalak. "Awak boleh cakap Melayu?" "Terima kasih. Saya belajar sedikit, karena saya ingin memahami budaya Malaysia. Hanya perbualan ringkas ini, saya dapat merasakan ketegangannya berkurangan. Perubahan kecil sebegini terkumpul dan mencipta perbezaan yang besar. Pelancong tidak lagi melihat kami sebagai pengawal yang dingin, tetapi mula melihat kami sebagai panduan yang mesra. Setiap kali saya melihat senyuman mereka, hati saya juga menjadi hangat. Sudah tentu kesukaran masih wujud. Sesetengah rakan sekerja tidak suka perubahan, dan terdapat suara-suara kebimbangan dari peringkat atasan. Kadang-kadang ada juga yang menyalahgunakan usaha kami untuk coba masuk secara haram. Tetapi walaupun begitu, kami akan terus berkembang. Kami akan berusaha untuk mewujudkan sistem yang lebih baik dan coba memahami lebih banyak budaya. Kemudian, saya bermimpi bahwa suatu hari nanti, semua pelancong akan dapat melintasi sempadan dengan senyuman. Hakikat bahwa titik permulaan semua perubahan ini adalah pelancong Malaysia, saya tidak akan lupakan sama sekali. Karena kefahaman, kematangan, dan kesabaran mereka, kami dapat mencapai tahap ini hari ini. Jadi, sehingga hari ini, setiap kali saya melihat pelancong Malaysia berjalan ke counter imigresen, saya mempunyai rasa terima kasih yang istimewa. Kisah kedua bermula di sini. Seorang pelajar China menjerit pencuri kepada seorang pelajar Malaysia. Ramai rakan terkejut dengan kata-kata pelajar China itu. Manakala pelajar Malaysia yang dituduh pencuri berasa sangat teraniaya. Apakah yang mendasari insiden ini? Mari kita lihat kisah hari ini. Selamat sejahtera. Saya Maria, tinggal di Budapest, Hungari. Dahulu, saya sangat tidak suka orang Asia. Karena persekitaran saya membesar, saya terpaksa menganggap bahwa semua negara Asia adalah negara miskin yang mundur. Budapest, tempat saya tinggal, adalah ibu kota Hungari, terletak di sepanjang sungai Danube. Budapest terkenal dengan bangunan bersejarahnya seperti Istana Buddha, Kubu Nelayan, Fisherman's Bastion, Gereja Matias, dan pelbagai museum serta galeri seni. Budapest juga terkenal dengan makanan seperti goulash, langos, dan pelbagai hidangan tradisional Hungary. Selain itu, pelbagai festival diadakan setiap tahun, dan kawasan pusat bandar menarik ramai pelancong. Masalahnya, sama seperti ramai pelancong,
Terdapat juga ramai pendatang tanpa izin yang tinggal di Budapest. Terutamanya orang dari rantau Asia sangat ramai. Ramai orang dari negara Asia seperti China, Vietnam, dan sebahagian kecil dari Asia Selatan datang secara haram ke Hungary. Seiring berjalannya waktu, Hungary telah melaksanakan skim yang membenarkan pendatang tanpa izin untuk menghalalkan status mereka. Jika pendatang tanpa izin tinggal di Hungary tanpa sebab selama tempoh tertentu, tidak mempunyai rekod jenayah, dan boleh membuktikan rekod pekerjaan untuk tempoh tertentu di Hungary, kerajaan akan memberi mereka kebenaran untuk tinggal dan bekerja secara sah di Hungary. Mungkin karena negara ini menawarkan peluang kepada pendatang tanpa izin untuk menghalalkan status mereka, jumlah pendatang tanpa izin sangat ramai. Masalah mereka ialah mereka bekerja di pelbagai bidang, seperti perkhidmatan, perdagangan, pembinaan, dan perniagaan kecil dengan upah yang rendah. Ini juga menjejaskan gaji rakyat Hungary yang asal. Ramai penduduk tempatan, kehilangan pekerjaan karena direbut oleh pendatang tanpa izin bergaji rendah. Ayah saya bekerja lama di tapak pembinaan. Dia sering menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pendatang tanpa izin. Dia berkata harga barang naik, tetapi gaji tidak naik, malah menurun karena mereka. Dia malah berkata mereka semua harus diusir. Ayah saya mendapat gaji di atas gaji minimum, tetapi pendatang tanpa izin bersedia menerima uang di bawah gaji minimum untuk bekerja. Jadi, dari sudut pandangan majikan, mereka mungkin lebih suka mereka untuk mengurangkan kos. Apabila pendatang tanpa izin menjadi ramai, ayah saya tidak dapat keluar bekerja, dan hari-hari berehat di rumah semakin banyak. Akibatnya, keluarga saya mengalami kesusahan keuangan semasa saya membesar, dan ibu juga terpaksa keluar bekerja. Masalahnya tidak berhenti di situ. Di kawasan tempat saya tinggal, sewa rumah pada mulanya murah, tetapi sewa juga meningkat apabila pendatang tanpa izin bertambah. Selain itu, pendatang tanpa izin yang tidak dapat mendapatkan perlindungan undang-undang dan perkhidmatan sosial mula melakukan aktiviti jenayah seperti kecurian di Hungary. Kecurian sering berlaku di tempat saya tinggal, dan malah beberapa rumah dipecah masuk. Mereka hidup sebagai gelandangan di jalanan, minum arak dan makan di jalanan, dan membuang sampah merata-rata. Disebabkan oleh ramai pendatang tanpa izin, image negatif kawasan tempat saya tinggal semakin kuat. Ramai orang mula menganggap kawasan ini harus dielakkan. Penduduk yang tinggal di sana pada asalnya tidak tahan dan berpindah ke kawasan lain. Tetapi keluarga saya terpaksa terus tinggal di sana karena tidak mampu dari segi keuangan. Walaupun keadaan telah bertambah baik baru-baru ini, ia masih merupakan salah satu kawasan yang dielakkan oleh ramai orang. Walaupun kawasan itu terletak di pusat bandar Budapest, pelancong pun tidak datang ke tempat saya tinggal. Disebabkan oleh fakta ini, ibu bapak saya sering menyalahkan orang Asia yang datang secara haram ke Hungary. Mereka berulang kali berkata bahwa mereka berharap semua orang Asia akan hilang dari Hungary. Dipengaruhi oleh ini, saya juga menjadi sangat tidak suka orang yang datang dari negara Asia. Rakan-rakan Hungary yang tinggal berhampiran dengan saya, kebanyakannya bekerja sambilan karena kesusahan keuangan seperti saya. Tetapi ibu bapak saya, walaupun dalam kesusahan keuangan, melakukan yang terbaik untuk menyokong pelajaran saya. Berbeza daripada rakan-rakan di sekeliling saya dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran dan bersedia untuk peperiksaan masuk universiti. Apabila saya bersedia untuk peperiksaan masuk universiti, ibu bapak saya bekerja dari subuh hingga larut malam untuk membiayai kelas tambahan saya. Melihat ibu bapak seperti itu, saya menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pelajaran. Akhirnya, saya diterima masuk ke University Eötvös Loránd, ELT di Budapest. University Eötvös Loránd, tempat saya belajar, adalah salah satu institusi pendidikan yang paling berprestij di Hungary. Ia adalah universiti dengan sejarah yang kaya dan tradisi akademik yang cemerlang. Sekolah saya ditubuhkan pada tahun 1635 dan merupakan salah satu universiti tertua di Hungary. Selama berabad-abad, ia telah menjadi pusat akademik dan penyelidikan, memberikan impak besar bukan sahaja di Hungary tetapi juga di seluruh dunia. Selain itu, iuran pengajian untuk universiti awam di Hungary agak murah berbanding negara lain. Jadi, ramai pelajar antara bangsa datang untuk belajar di Hungary. Sekolah ini juga mempunyai program pertukaran dan skim kerjasama akademik antara bangsa. Jadi terdapat pelajar dari pelbagai negara. Terdapat juga beberapa pelajar dari rantau Asia. Saya menjadi sangat benci apabila menyebut negara Asia.
Saya segera teringat pendatang tanpa izin dan berasa meluat. Jadi saya berusaha untuk tidak mengendahkan pelajar dari Asia, malah mengabaikan mereka secara terang-terangan. Bagaimanapun, saya menganggap semua negara Asia adalah negara mundur. Jadi saya melihat mereka dengan pandangan yang prejudis. Berbeda daripada saya, ramai rakan saya menyukai sebuah tempat Asia bernama Malaysia. Beberapa rakan bercakap tentang drama Malaysia, film, makanan seperti nasi lemak dan teh tarik. Mereka bercakap tentang drama Malaysia atau bertanya, sama ada saya pernah makan laksa Malaysia. Walaupun agak memalukan, telepon bimbit saya sangat lama. Melihat ibu bapak saya yang bekerja keras, saya hanya berpikir untuk berjaya. Jadi saya hanya menumpukan perhatian kepada pelajaran. Sehingga saya masuk university, saya tidak pernah didedahkan kepada budaya Malaysia. Pada masa itu, saya tidak tahu atau berminat dengan Malaysia. Telepon bimbit yang saya gunakan juga hanyalah model murah yang digunakan untuk panggilan mudah atau menerima bantuan bencana kecemasan. Jadi, pada tahun pertama university, saya hanya bergaul dengan rakan-rakan Hungary dan Eropa. Pada waktu malam atau masa lapang, saya bekerja sambilan untuk membantu keluarga, jadi saya tidak mempunyai banyak peluang untuk bergaul dengan ramai rakan. Selain itu, saya mempunyai prasangka. Jadi saya tidak akan mendekati rakan-rakan dari Asia secara aktif. Secara semula jadi, tiada peluang untuk menjadi rapat. Selepas setahun bersekolah seperti ini, apabila saya memberikan uang simpanan saya kepada ibu bapak saya, mereka tidak gembira. Sebaliknya sedih. Mereka memulangkan uang itu kepada saya dan bercakap panjang lebar. Mereka berkata bahwa masa ini tidak akan kembali seumur hidup, dan mereka mahu saya tidak bekerja terlalu keras. Sebaliknya, belajar, melancong, dan menikmati kehidupan university. Mendengar kata-kata ibu bapak saya berhenti kerja sambilan. Pada tahun kedua university, saya menyertai kelab buat kali pertama. Karena saya tidak mempunyai minat atau bakat istimewa, saya menyertai kelab budaya yang disertai oleh kawan baik saya dari Hungary, Luka. Kelab budaya yang saya sertai adalah kelab yang meneroka pelbagai budaya, jadi pelajar dari pelbagai negara menyertainya. Terdapat juga pelajar dari negara Asia. Saya menyertai kelab itu agak lewat, jadi pada mulanya saya hanya memerhatikan suasana kelab secara senyap-senyap untuk menyesuaikan diri. Ternyata, saya menemui sesuatu yang pelik. Terdapat pelajar dari pelbagai kewarganegaraan dalam kelab yang saya sertai dan semua orang bergaul dengan baik. Tetapi, di kalangan pelajar dari negara Asia, pelajar China dan pelajar Malaysia tidak dapat bergaul seperti air dan minyak. Pada mulanya, karena mereka kelihatan sama, saya tidak dapat membezakan siapa orang China dan siapa orang Malaysia. Tetapi, selepas melihat mereka bercakap dengan dialek masing-masing, saya segera paham. Pelajar Cina bercakap dengan kuat, dan saya benar-benar tidak mahu mendengar. Sebenarnya, mungkin karena terdapat ramai pendatang tanpa izin China di kawasan kampung saya mempunyai perasaan yang tidak baik terhadap orang Cina. Jadi, saya merasakan mereka sangat teruk. Hanya apabila beberapa pelajar China bercakap dalam bahasa Mandarin, saya ingin menutup telinga saya. Sebaliknya, apabila pelajar Malaysia bercakap antara satu sama lain, saya merasakan mereka tenang dan lembut. Selain itu, rakan-rakan Malaysia nampaknya tidak begitu kisah tentang rakan-rakan China, tetapi rakan-rakan China sentiasa berhati-hati terhadap pelajar Malaysia. Ramai rakan Eropa saya nampaknya sudah terbiasa melihat pemandangan ini. Karena saya menyertai kelab agak lewat, saya tidak dapat menyesuaikan diri dengan suasana pelik ini, jadi saya bertanya kepada Luka, yang membawa saya masuk ke kelab apa yang berlaku antara rakan-rakan Malaysia dan Cina. Luka memberitahu saya bahwa sebelum ini, apabila kelab sedang mempelajari sejarah dan budaya Asia, seorang pelajar China berkata di hadapan rakan Malaysia bahwa Malaysia telah lama menjadi sebahagian daripada China, dan budaya Malaysia semuanya dicuri dari China. Rakan Malaysia itu membantah pandangan rakan China itu, dan suasana menjadi sangat teruk. Sejak itu, pelajar China dan pelajar Malaysia dalam kelab itu tidak pernah bercakap lagi. Sejujurnya, saya tidak berminat dengan perkara itu, jadi saya tidak memikirkannya sangat. Saya hanya pikir hubungan antara kedua-dua tempat ini tidak baik. Melalui kelab itu, saya didedahkan kepada budaya dari pelbagai negara, dan saya mula merasakan bahwa budaya Malaysia adalah sesuatu yang menakjubkan. Terutamanya drama dan film Malaysia sangat menarik. Saya malah merasakan bahwa nasib baik saya hanya menonton drama Malaysia sekarang. Jika saya tahu tentang drama Malaysia semasa sekolah menengah,
saya mungkin akan ketagih dan mengabaikan pelajaran saya. Begitulah seronoknya drama Malaysia. Selepas ketagih dengan drama Malaysia, secara semula jadi saya menjadi berminat dengan makanan dan musik Malaysia yang muncul dalam drama itu. Saya mencari banyak maklumat tentang Malaysia, dan buat kali pertama, saya secara aktif mendekati orang Asia. Saya bertanya banyak soalan tentang Malaysia kepada rakan-rakan Malaysia. Pelajar China nampaknya tidak berpuas hati dengan tindakan saya. Apabila saya menonton drama Malaysia, mereka akan berkata bahwa drama China lebih menarik dan coba memperkenalkan drama China kepada saya. Ia bukan sekali dua, tetapi sehingga tahap menjengkelkan. Mereka memaksa saya untuk menunjukkan budaya Cina kepada saya. Saya terpaksa menonton beberapa drama China. Apabila saya mula menontonnya, saya mendapati ia menarik. Tetapi semakin saya menontonnya, saya merasakan plotnya serupa dan agak klise. Drama Malaysia mempunyai pelbagai genre dan plot yang kaya, membuatkan saya sangat ingin tahu tentang perkembangan seterusnya. Ia sangat menarik, tetapi kandungan drama China boleh diramalkan, dan banyak plot kelihatan tidak munasabah. Walaupun saya memberitahu pelajar Cina bahwa ia menarik, sebenarnya drama Malaysia jauh lebih baik. Selain itu, semakin banyak saya menonton, saya mendapati terdapat perbedaan besar antara orang Malaysia dan orang Cina. Pelajar China cenderung untuk bercakap dengan suara yang lebih kuat, apabila orang lain bercakap dan mempunyai kecenderungan kuat untuk mencela. Manakala pelajar Malaysia mendengar rakan-rakan lain dengan teliti dan menunjukkan empati. Jadi, saya mula menyukai pelajar Malaysia dan mula banyak berinteraksi dengan mereka. Bukan sahaja saya, ramai rakan Eropa saya juga nampaknya lebih menyukai pelajar Malaysia daripada pelajar Cina. Sentiasa ada ramai rakan Eropa di sekeliling pelajar Malaysia, tetapi pelajar China kebanyakannya hanya berkumpul dengan pelajar China. Walaupun tidak disebut, ramai rakan tidak menyukai pelajar China yang mencelah dalam perbualan dan hanya bercakap tentang diri mereka sendiri. Dalam suasana halus ini, sesuatu berlaku semasa aktiviti kelab. Hari itu adalah hari kelab memutuskan untuk menonton film Malaysia. Saya berjalan ke bilik kelab, dan ramai rakan sudah berkumpul di sana. Suara bising. Saya ingin tahu apa yang berlaku, jadi saya masuk. Seorang pelajar China bernama Li Mei sedang menjerit pencuri kepada seorang pelajar Malaysia bernama Mei Ling. Li Mei berkata dia tiba di bilik kelab awal, meletakkan bagnya, dan pergi ke tandas. Apabila dia kembali, hanya pelajar Malaysia, Mei Ling, seorang sahaja di bilik kelab. Apabila dia kembali, dia mendapati dompet berjenama mahal. Di dalam bagnya telah hilang. Mei Ling, yang berada di bilik kelab pada masa itu, telah datang awal untuk membuat persiapan bagi tayangan film Malaysia. Jadi, dia tidak tahu siapa yang datang atau pergi. Dia juga berkata dia tidak pernah menyentuh beg Li Mei. Tetapi Li Mei berkeras bahwa Mei Ling telah mencuri barangnya. Dia menjerit bahwa beg Mei Ling mesti digeledah. Mei Ling, sebaliknya, sangat marah dan berkata dia tidak mencuri apa-apa. Li Mei berkata, Malaysia adalah sebuah pulau kecil yang miskin, tempat pencuri, jadi mereka mencuri barang orang lain. Dia malah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Malaysia. Mei Ling mungkin benar-benar berasa teraniaya. Dia mengeluarkan semua barang di dalam bagnya, membuktikan bahwa tiada apa-apa di dalamnya. Akhirnya, dompet itu tidak ditemui, dan insiden itu berakhir begitu saja. Film Malaysia yang sepatutnya ditayangkan di bilik kelab pada hari itu juga dibatalkan. Beberapa minggu kemudian, saya menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Hari itu, saya pergi membantu di restoran tempat saya bekerja sambilan. Tempat saya bekerja adalah kedai tapas terkenal di Hungari. Terdapat ramai pelancong, dan ia juga dekat dengan sekolah. Jadi pelajar university juga sering datang untuk makan ringkas. Saya telah bekerja di restoran itu selama setahun dan rapat dengan pemilik dan pekerja sambilan yang lain. Kadang-kadang, apabila kekurangan kaki tangan, saya juga pergi membantu. Saya sedang bersiap untuk bekerja dan berjalan ke bilik persalinan apabila saya melihat Li Mei yang mendakwa dompetnya dicuri oleh Mei Ling. Walaupun tidak rapat, saya pernah bertemu dengannya beberapa kali di kelab. Saya hampir berjalan untuk menyapa, tetapi saya terhenti. Li Mei bersama beberapa rakannya. Apabila saya tiba, mereka sedang memesan tapas. Pada masa yang sama, dia mengeluarkan dompet yang dia dakwa hilang dari bagnya. Dompet Li Mei berwarna merah terang dan sangat mencolok.
Dia pernah menunjukkannya di hadapan saya, mengatakan bahwa ia adalah dompet berjenama mahal yang dibelikan oleh ibu bapaknya. Saya ingat dengan jelas. Saya segera berjalan ke arahnya dan bertanya sama ada dia telah menemui dompet itu. Li Mei terkejut melihat saya. Dia tergagap-gagap dan berkata, dia menemuinya di tandas. Tetapi kemudian dia berkata, pasti Mei Ling yang mencurinya, dan kemudian menyembunyikannya di tandas. Saya terdiam mendengar kata-kata itu. Saya ingat dengan jelas apabila mereka bertengkar, Mei Ling berkata dia sentiasa berada di bilik klub untuk menyiapkan tayangan film, manakala Li Mei berulang kali berkata dia meninggalkan bagnya dan pergi ke tandas dan mendapati dompetnya hilang apabila dia kembali. Karena saya perlu membantu bekerja, saya hanya berkata, jangan bercakap karut, pergi minta maaf kepada Mei Ling sekarang juga. Dan kemudian saya masuk ke bilik persalinan untuk menukar pakaian. Beberapa hari kemudian, kelab mengadakan perjumpaan. Saya pergi ke bilik kelab. Saya tiba agak lewat dan ramai rakan sudah tiba. Saya segera mencari Li Mei. Sebaik sahaja mata Li Mei bertemu dengan mata saya. Dia mengelak pandangan saya. Saya bertanya kepada Li Mei dengan suara yang kuat di hadapan rakan-rakan, sama ada dia telah meminta maaf kepada Mei Ling. Rakan-rakan yang mendengar kata-kata saya menunjukkan ekspresi bingung dan melihat kami. Li Mei kelihatan malu di bawah perhatian ramai rakan. Mungkin karena ramai orang memerhatikan. Li Mei dengan berat hati berkata kepada beberapa rakan di sebelah Mei Ling bahwa dia mungkin telah tersalah faham dan telah menemui dompet itu di tandas. Dia meminta maaf karena menyebabkan kekecohan. Saya bertanya kepadanya, tidakkah awak patut meminta maaf terus kepada Mei Ling? Tetapi Li Mei nampaknya enggan meminta maaf kepada Mei Ling. Dia bukan sahaja tidak meminta maaf, malah mula mencari alasan. Pada masa itu, hanya Mei Ling seorang saja di bilik kelab. Dalam keadaan sedemikian, sudah tentu saya hanya boleh menganggap dia yang mengambilnya. Sejujurnya, mungkin juga Mei Ling mencurinya, dan kemudian menyembunyikannya untuk mengambilnya kemudian. Dia juga berkata, karena Malaysia sangat miskin, saya hanya boleh mengesyaki. Sikap Li Mei membuat kemarahan saya meluap. Saya menjerit kepada Li Mei di hadapan ramai rakan. Saya malah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Cina. Walaupun saya tidak pernah pergi ke Malaysia atau Cina, jelas sekali Malaysia jauh lebih bertamadun daripada Cina, bukan? Di kawasan tempat saya tinggal, terdapat ramai pendatang tanpa izin dari negara Asia. Saya pernah berpikir bahwa semua negara Asia adalah negara miskin. Di kalangan pendatang tanpa izin itu, orang dari China juga sangat ramai. Kebanyakan mereka melakukan kerja bergaji rendah. Dan ramai orang Cina yang saya lihat sebagai pendatang tanpa izin, sangat bising dan kotor. Tetapi tahukah awak, sepanjang hidup saya tidak pernah melihat seorang pun pendatang tanpa izin dari Malaysia. Adakah karena China lebih miskin daripada Hungary atau Malaysia? Dan mereka tidak dapat hidup, jadi mereka datang ke negara lain secara haram untuk melakukan kerja bergaji rendah? Jika Malaysia adalah tempat pencuri seperti yang awak katakan, dan jika Cina begitu kaya, mengapa tiada pendatang tanpa izin dari Malaysia, tetapi hanya orang China yang datang secara haram ke Hungary untuk menerima kerja bergaji rendah? Saya tidak setuju dengan kata-kata awak bahwa Malaysia adalah tempat pencuri. Dan melihat awak, Li Mei, saya benar-benar merasakan China adalah negara mundur. Kata-kata saya menyebabkan ramai rakan di sekeliling merenung Li Mei. Li Mei melihat saya, merenung saya dengan marah. Badannya bergetar, tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa. Semua pelajar China di klub itu merenung saya. Tetapi tiada seorang pun rakan yang membantah kata-kata saya. Selepas saya selesai bercakap, semua pelajar China mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan bilik kelab. Saya agak bimbang sama ada saya telah keterlaluan dan merosakkan suasana kelab. Tetapi, tanpa disangka rakan-rakan yang tinggal di klub itu menjadi lebih gembira. Selepas semua pelajar Cina pergi, ramai rakan pergi untuk menenangkan Mei Ling yang dituduh pencuri. Mereka juga berkata bahwa mereka berminat dengan budaya Malaysia seperti drama, film, dan musik, tetapi tidak dapat menikmatinya sepenuhnya karena pelajar Cina. Malah ada rakan yang berkata kepada saya, "Bagus, Maria." Kemudian, saya mendengar fakta yang mengejutkan. Ternyata terdapat juga ramai pendatang tanpa izin Cina di Malaysia. Jika Cina adalah negara kaya seperti yang dikatakan oleh Li Mei, mengapa mereka perlu pergi ke Malaysia untuk tinggal secara haram? Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Tidak kira di Hungary atau Malaysia,
Saya berharap pendatang tanpa izin Cina itu akan kembali ke negara mereka. Sekarang, tanpa pelajar China yang mencela setiap kali budaya Malaysia muncul, kami lebih dapat menikmati budaya Malaysia di bilik kelab. Baru-baru ini, kami juga membuat masakan Malaysia sendiri untuk dimakan. Malaysia, tempat ini, semakin saya mengetahuinya, semakin saya rasa ia adalah tempat yang menakjubkan. Melihat wajah Malaysia yang ditunjukkan oleh rakan-rakan Malaysia, saya tahu itu adalah tempat yang sangat maju. Terdapat sempadan yang tidak kelihatan di dunia, tetapi kadang-kadang dinding yang lebih tinggi dan lebih kukuh dibina di dalam hati kita. Kedua-dua kisah hari ini menggambarkan dinding hati itu. Detik ia cair dengan senyap tetapi pasti oleh keikhlasan dan kejujuran. Pegawai imigresen Hungary, Gaspar, dan pelajar University Hungary, Maria. Mereka berdua mempunyai latar belakang yang berbeza dan kisah yang berbeza untuk ditanggung. Tetapi mereka berdua melihat dunia melalui lensa yang sama, prasangka dan ketidakjelasan. Namun, apa yang menggilap lensa mereka dan membolehkan mereka melihat kebenaran yang jelas dan nyata adalah keikhlasan yang tidak berubah dari rakyat Malaysia yang melawat dari negara yang jauh. Pertama, mari kita lihat kembali apa yang berlaku di lapangan terbang Hungary. Gaspar bergelut antara keketatan tugasnya dan hati nuraninya sebagai seorang manusia. Peraturan memang diperlukan untuk menjaga ketentraman masyarakat, tetapi kadang-kadang ia menjadi senjata tajam yang melukai hati orang yang tidak bersalah. Apa yang menyakitkan hatinya adalah rasa tidak berdaya untuk terpaksa memandang dengan pandangan curiga dan rasa bersalah terhadap pelancong Malaysia yang masih tersenyum dan menunjukkan kefahaman walaupun dalam keadaan begitu. Adakah Anda ingat kata-kata usahawan bernama Encik Tan? Perubahan sentiasa sukar, tetapi yang penting Anda sedang berusaha. Walaupun dilayan secara tidak adil, beliau masih boleh berpikir dari sudut pandangan orang lain dan malah memberikan kata-kata semangat. Sikap matang itu, bagi Gaspar, bukan sekadar rasa lega. Ia adalah peluang untuk mengembalikan kebanggaan dan rasa misi dalam kerjanya. Beliau memilih untuk melihat orang di hadapannya, bukan simbol kewarganegaraan. Kesadaran tentang kepentingan ini mendorongnya untuk mengambil tindakan bagi mengubah sistem. Tindakan beraninya tidak diragukan lagi adalah hasil daripada watak tenang yang ditinggalkan oleh ramai pelancong Malaysia. Seterusnya, mari kita pertimbangkan kisah Maria di Budapest. Dia tertekan dengan sentimen negatif terhadap orang Asia akibat persekitaran hidupnya yang sukar. Kejahilan kadang-kadang boleh melahirkan ketakutan dan kebencian. Walau bagaimanapun, apa yang membuka hati Maria yang tertutup juga adalah tingkah laku pelajar Malaysia. Walaupun dituduh palsu dan menerima tuduhan yang tidak berasas, mereka tidak membalas dengan emosi. Sebaliknya, mereka membuktikan tidak bersalah dengan fakta, dan sikap Mei-ling dan rakan-rakannya yang menghormati budaya lain dan coba berbincang secara tenang. Sikap itu membawa kehangatan yang cukup untuk mencairkan ais prasangka di hati Maria. Maria, yang akhirnya tampil ke hadapan untuk mempertahankan rakannya, bukan hanya karena keadilan di hatinya mula berputik, tetapi karena beliau yakin bahwa orang-orang ini boleh dipercayai. Episode ini mengajar kita bahwa kebenaran tidak dibuktikan dengan suara yang kuat, tetapi melalui tindakan jujur yang terkumpul dari hari ke hari. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada dua kisah ini? Ia adalah bahwa setiap daripada kita adalah wakil kampung halaman kita sendiri. Walaupun kita bukan diplomat atau selebriti istimewa, sapaan kecil dalam perjalanan, respons yang tenang apabila masalah timbul, dan keprihatinan terhadap orang lain, pengumpulan tindakan kecil ini membentuk image sesuatu tempat dalam hati seseorang. Ia akhirnya akan dikaitkan dengan kepercayaan di dunia. Pasport hanyalah kebenaran undang-undang untuk melintasi sempadan negara, tetapi pasport yang benar-benar diperlukan untuk memasuki hati orang dan dialu-alukan adalah kepribadian kita, kejujuran, rasional, dan menghormati orang lain. Pasport yang tidak kelihatan ini tidak mempunyai tarikh luput dan tidak boleh dirampas oleh sesiapa. Tidak kira betapa ketatnya pemeriksaan, tidak kira betapa mendalamnya prasangka. Jika kita mendekati dengan hati yang tulus, suatu hari nanti, hati pasti akan bertemu. Toleransi yang ditunjukkan oleh Encik Tan dan ketenangan yang ditunjukkan oleh Mei-ling, kedua-duanya bertanya kepada kita, hari ini, wajah apakah yang kita tunjukkan kepada siapa? Adakah tindakan kita dapat menyalakan lampu kehangatan di hati seseorang? Dunia ini luas,
dan pergeseran yang timbul daripada perbedaan budaya dan tabiat mungkin tidak akan hilang di masa hadapan. Walaupun begitu, kita masih boleh mengambil langkah pertama untuk coba memahami orang lain. Sama seperti Gaspar mula belajar bahasa Melayu, sama seperti Maria menjadi berminat dengan drama Malaysia. Selagi ada sedikit keinginan untuk mengetahui dan pertimbangan untuk menghormati orang lain, kita boleh mengubah mana-mana dinding menjadi jambatan. Di akhir kisah ini, kedua-dua protagonis menjalani setiap hari dengan hati yang jauh lebih ceria daripada sebelumnya di tempat masing-masing. Itu karena mereka hidup bersama rakan-rakan baharu yang dihubungkan oleh ikatan kepercayaan. Kami juga berharap dapat hidup seperti itu. Dunia yang lembut, di mana hati dapat berjabat tangan, melintasi dinding bahasa dan budaya. Mari kita cipta dunia seperti itu dengan tangan kita sendiri. Saya berharap 2 episode yang saya sampaikan hari ini akan meninggalkan sedikit kehangatan di hati Anda dan menjadi harapan untuk hari esok. Kejujuran tidak akan mengkhianati, dan kelembutan pasti akan sampai ke hati seseorang. Percayalah, di negara yang jauh, kelembutan seseorang sedang menjalin kisah baharu hari ini. Terima kasih banyak karena menemani hingga ke akhir. Jika video ini memberikan sedikit inspirasi di hati Anda, itu adalah satu penghormatan bagi saya. Sampai jumpa lagi dalam kisah seterusnya. Dengan getaran yang tenang,